أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير أما بعد. Tolong edarkan satu soalan. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini dapat sama-sama kita solat subuh berjemaah, dan insya-Allah pada pagi ini saya akan bicarakan buku yang berada di tangan tuan-puan yang telah disumbangkan oleh para penderma. Jadi buku tu percuma je lah. Buku ni dihasilkan pada 1 Ramadan, siap tulis pada 1 Ramadan. Seminggu sebelum Ramadan saya telah berforum di Masjid Pulau Indah, dan moderator forum tu Ustaz Ahmad Fathi menyatakan, setelah saya huraikan ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, tentang pentingnya berdoa pada bulan Ramadan, kerana doa orang yang berpuasa ni Allah Ta'ala tak tolak, terutamanya dekat-dekat dengan berbuka. Nabi SAW bersabda, inna lis-sa'imi 'inda fitrihi la da'watan ma turaddu, sesungguhnya bagi orang berpuasa ketika berbuka tu doa dia Allah tak tolak. Jadi kata Ustaz Ahmad Fathi, sebagai komen saya punya huraian tu, dia kata kalau saya akan tulis apa saya nak mohon dengan Allah. Dia akan tulis dia nak mohon apa, supaya dekat-dekat berbuka tu dia boleh sebut depan Allah Ta'ala apa yang dia nak, kok terlupa, dia kata. Kata moderator tu. Jadi bila dia cakap gitu, saya pun masuk dalam minda saya, bagus juga kalau saya yang tolong tuliskan doa-doa yang Nabi SAW ungkapkan, mohon kepada Allah Ta'ala. Doa-doa penting, doa-doa yang kita semua nak. Jadi bila masuk dalam minda macam tu, saya pun mulalah buat sikit-sikit. Kemudian ketika ceramah semarak Ramadan sekolah saya secara online, saya kata buku tu tengah saya buat, dan lebih kurang saya kata harganya lebih kurang RM30. Saya kata siapa-siapa nak sponsor boleh sponsor, sebab saya nak bagi free kat masjid-masjid. Masa cakap gitu je, tiba-tiba pakak nak dapat RM16,000. Baik orang Johor ni dapat RM16,000. Orang tu bagi, orang ni bagi, cikgu sekolah lain bagi, apa semua. Jadi bila cetak banyak dia boleh murah lagi. Jadi dia kira harga RM1 lah ni, dapatlah 16,000 buah naskah. Lebih tinggal sikit ni, sebab sekolah tu ambil bagi pelajar dia, sekolah tu ambil bagi pelajar dia, tinggal lebih kurang dalam 1,500 lagi tinggal. Tapi saya simpan lah kat sini ni, jangan bimbang, saya simpan lah. Masjid ni saya kena simpan. Kalau siapa tak cukup lagi, ada lagi ni, tak apa. Jadi alhamdulillah, moga-moga Allah berkati para penyumbang. Dan saya senaraikan doa-doa ini, saya ambil daripada hadis-hadis Nabi SAW. Ada juga doa-doa daripada ayat Quran, yang saya rasa kita semua nak apa yang saya senaraikan ni. InsyaAllah semua kita nak ni, kita nak mohon dengan Allah Ta'ala. Cuma kita mohon dengan menggunakan skrip doa Nabi SAW, sebab semua doa ni saya ambil daripada hadis-hadis Nabi SAW. Jadi kita guna skrip Nabi SAW. Baik, saya mulakan pada muka surah 4 dan 5. Saya mulakan pada muka surah 4 dan 5 dengan Ismullahil A'zam, sebagai menyahut arahan Allah Subhanahu wa taala, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah Taala mempunyai nama-nama yang baik, yang indah, maka kamu berdoalah dengan nama-nama tersebut. Maka di dalam hadis Nabi, Ismullahil A'zam ini, nama Allah yang amat agung ini, Nabi SAW pernah dengar seorang badui baca. Kemudian Nabi SAW bersabda, laqad da'a bismillahil a'zam,
Sesungguhnya dia telah berdoa dengan menggunakan nama Allah yang paling agung. Allazi idza du'iya bihi ajaba. Yang mana kalau dia berdoa dengan tu, Allah Ta'ala akan ajaba. Allah Ta'ala akan mustajabkan. Wa idza su'ila bihi a'ta. Kalau mohon dengan menggunakan nama Allah yang agung itu, Allah akan bagi. Jadi ada beberapa riwayat. Antaranya riwayat yang pertama, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa antal mannanu badi'us samawati wal ard dzul jalali wal ikram. Ya hayyu ya qayyum. Itu satu. Riwayat yang kedua, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi riwayat yang pertama ni saya duk perhati Ustaz Alim Shah suka baca. Ustaz Alim Shah kalau saya suruh dia doa, dia muqaddimah doa dia dengan ni. Ya Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd. Yang riwayat yang kedua ni saya suka baca. Dan saya pernah share riwayat yang kedua ni, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah ni. Saya pernah share dalam Facebook saya. Kemudian seminggu lebih kurang lepas tu, seorang hamba Allah saya tak kenal pun dia messenger saya, dia kata terima kasih kerana kongsi satu doa yang saya telah amalkan selepas Ustaz kongsi, dan saya nampak banyak hajat-hajat saya telah terkabul dengan saya muqaddimahkan doa saya dengan Ismullahil Azam. Jadi kalau kita nak baca sebelum berbuka hari ni, muqaddimah dengan Ismullahil Azam dulu. Muqaddimah dengan ni. Lepas muqaddimah dengan ni, dengan Ismullahil Azam, jangan lupa muka surat yang ke-6 dan yang ke-7. Kita belajar sekejap-sekejap, pendek-pendek. Muka surat 6 yang ke-7 tu. Muka surat 6 dan yang 7 iaitu selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sengaja saya masukkan selawat ni, muka surat 6 dan 7 ni, kerana saya bimbang takut-takut kita baca minta dengan Allah terlupa selawat. Jadi saya masukkan selawat kat sini. Kenapa terlupa selawat? Orang berdoa kalau terlupa selawat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innad du'a mawqufun bainas sama'i wal ardi la yus'adu minhu syai'un hatta tusalliya 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam." Maksud dia, sesungguhnya doa itu terhenti antara langit dan bumi, tidak dibawa naik sehingga kamu berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saya pilihlah dua selawat ini. Yang pertama selawat yang ada dalam kitab At-Tirmizi, iaitu selawat Ibrahimiyah yang biasa kita baca. Dan yang kedua selawat yang ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi, ini selawat yang ada dalam kitab Ihya Ulumuddin, dan telah ditakhrijkan kitab tersebut hadis-hadisnya oleh Zainuddin Al-Iraqi, guru kepada Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan beliau menghukumkan hadis tentang selawat ini adalah hadis hasan. Hadisnya berbunyi, man shalla alayya yaumal jumu'ati 80 marratan ghafarallahu lahu dhunuba 80 sanatan. Siapa-siapa berselawat ke atas aku sebanyak 80 kali pada hari Jumaat, Allah berkenan untuk ampunkan dosa dia 80 tahun. Kemudian sahabat tanya, wa kaifas salatu alaika ya Rasulullah? Selawatnya macam mana wahai Rasulullah? Maka Rasulullah pun ajar ni, Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi. Hari Jumaat bacalah 80 kali, insya-Allah Allah ampun dosa. Baik. Lepas kita selawat, barulah mula kita minta. Kita mula dengan puji Allah, kemudian kita selawat ke atas Nabi, kita pun minta. Permintaan pertama dalam muka surat 8 dan 9. Permintaan pertama ialah permintaan keampunan. Mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Dan keampunan, doa keampunan atau istighfar yang saya pilih adalah Tok Pengulu istighfar yang ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari daripada Shaddad bin Aus. Man qalaha hina yusbihu thumma mata qabla an yumsiya fahuwa min ahlil jannah. Kata Nabi SAW, siapa-siapa yang baca ni Sayyidul Istighfar ni pada waktu pagi dan dia meninggal sebelum petang, sebelum malam meninggal, maka dia ahli syurga. Wa man qalaha hina yumsi wa mata qabla an yusbiha fahuwa ahlul jannah. Maknanya kena baca. Dan
memohon ampun dengan menggunakan sayyidul istighfar ni adalah permohonan ampun terhadap diri kita. Dia ada faghfirli, ampun dosa aku. Baik, bila ampun dosa aku ni kita perlu rasa tak cukup kerana kita mohon ampun untuk diri kita. Mana mak ayah kita? Maka saya letak bawah tu pula doa untuk mak dan ayah kita. Kerana sifat anak soleh ialah doakan kebaikan untuk ayah dia, untuk bapa dia, untuk ibu dia. Sebagaimana Nabi SAW sabda, wa waladin salihin yad'u lahu, anak yang soleh yang mendoakan. Jadi untuk dapat syarat anak soleh, dia kena doa pada mak ayah dia. Maka berdoalah, rabbighfirli wa liwalidayya, ampun dosa aku, ampun dosa mak ayah aku. Dan guna pula doa yang Allah Ta'ala arahkan supaya kita berdoa. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra, wa qul rabbirhamhuma. Kena cakap dah rabbirhamhuma ni, rahmatilah mereka berdua. Kemudian jangan tinggal juga doa untuk orang-orang yang di bawah tanggungan kita, isteri dan anak-anak kita. Maka adalah wali ashabil huquqi alayya. Perkataan wali ashabil huquqi alayya ini ada dalam kitab Syekh Ahmad Al-Qashashi Al-Madani. Untuk pengetahuan, kalau orang belajar bab sanad ilmu di Nusantara ni mengikut Profesor Madya Dr. Syukriyuh, sanad ilmu yang kita terima tahlil ke, talqin ke, apa ke yang kita orang Malaysia duk buat ni, dia lebih kurang sama dengan apa yang dilakukan oleh tok-tok guru di Fatani. Dia lebih kurang sama dengan apa yang dilakukan oleh tok-tok guru di Nusantara ni lah, di Indonesia apa semua. Dia ambil daripada mana? Dia ambil daripada seorang ulama nama dia Syekh Ahmad Al-Qashashi Al-Madani. Profesor Madya Dr. Syukriyuh telah buat kajian tentang Syekh Abdul Rauf Singkil dalam kitab dia. Dia ambil sanad sampai kepada Syekh Ahmad Al-Qashashi Al-Madani, dan sanad daripada Syekh Ahmad Qashashi Al-Madani terus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak tahu benda ni, tanya Profesor Madya Dr. Arif Saleh. Dia kata dia minat buat benda ni sehingga dia kata nak buat PhD satu lagi, nak kaji bab ni. Sebab tu bila saya dapat apa tahnik bayi, bila tengok sanad tu sampai pada Tok Penali, saya pergi ke Thailand, orang bagi kaifiat yang sama, baca ayat ni kaifiat yang sama. Maka bila tengok, rupanya ambil daripada orang yang sama, iaitu Syekh Ahmad Al-Qashashi Al-Madani. Jadi beliau telah mengajarkan kepada kita lepas pada sembahyang kena istighfar. Antara perkataan yang adanya wali ashabil huquqi alayya, iaitu untuk kita mohon ampun kepada ibu ayah dan juga kepada isteri dan anak-anak kita. Kemudian jangan lupa pula untuk berdoa kepada sekalian muslimin dan muslimat habis mohon ampun. Bila habis mohon ampun, nak baca doa apa pula? Muka surat 10. Mohonlah permohonan yang lengkap. Dia panggil al-jawami' al-kawamin. Nabi SAW bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha, alaiki bil jawami'il kawamil. Hendaklah kamu berdoa dengan doa yang jawami', yang terangkum segala-galanya. Al-kawamil, yang lengkap sempurna. Maknanya doa ni tuan-puan, kalau tuan-puan baca doa ni tu cukup dah, penuh dah, lengkap dah. Dan doa ini juga yang yang ditulis oleh Syekh Daud Al-Fatani dalam kitab beliau Muniyatul Musalli, untuk doa lepas mayang. Buka doa lepas mayang, bab doa lepas mayang dalam kitab Al-Musalli, doa ni. Doa ni iaitu doa mohon kebaikan, doa terangkum belaka dah. Tuan-puan baca doa ni selesai dah. Mudah cakap gitulah sebab dia masuk belaka. Apa dia? Contoh, tuan-puan nak faham, tuan-puan tengok yang Melayu. Kita baca yang Melayu. Okey, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu seluruh kebaikan. Kan masuk belaka tu. Semua benda baik aku nak belaka. Baik macam mana? Ajilihi wa ajilihi. Baik yang segera, baik akan datang. Sebagai ulama sebut, baik di dunia, baik di akhirat. Ma alimtu minhu, yang aku tahu, wa ma lam a'lam, yang aku tak tahu. Dia ada baik ni, kita rasa baik, tapi pada sisi Allah, ilmu Allah tak baik. Jadi kita nak
asalkan benda tu baik pada ilmu-Mu ya Allah, bagi kat aku. Sebab ikut ilmu aku rasa macam tak baik. Contohlah contoh. Contoh, tahun 2004 saya isi borang 2003 untuk mengajar di Kelantan. Saya rasa baik tu mengajar kat Kelantan tu. Boleh duduk ngamak apa semua. Tiba-tiba Allah Ta'ala hantar ke Johor. Tak, doa lah nak kat Kelantan tu. Tapi Allah Ta'ala hantar ke Johor. Saya rasa macam tak baik. Baik kat Kelantan. Tapi tanya Tuan Haji Aminul Huda, dia tahu. Sebab apa, YB jadi penolong kanan saya waktu tu. Dialah nasihat, duduklah kat Johor ni. Waktu mula-mula duduk tu rasa macam tak baik. Allah, tensionnya. Tuan Haji Aminul Huda kata, YB kata, duduklah dulu, dia nasihat. Lepas duduk tak lama tu, tak isi-isi borang balik lagi. Lepas berbelah tahun, tak lepas baru isi. Nak bagi tahu, baru nampak rupanya baik duduk negeri Johor. Duduk baik negeri Johor. Baru ni saya balik bentang paper di Jabatan Mufti. Bentang paper Jabatan Mufti. So saya cakap lah dengan geng-geng Jabatan Mufti apa semua bentang. Saya kata kalau ada lah jawatan-jawatan kat Kelantan, kat Jabatan Mufti kat mana ni, saya nak lah nak duduk kat Kelantan. Lama dah duduk Johor. Saya ingat ke dia nak bagi. Dia kata apa? Kalau setahun ni awak dapat duduk Johor dengan maktabah syamilahnya banyak awak dapat, duduk lama lagi, dia kata. Kok tu pula dah. Kita harap dia tarik kita balik, duduk lama lagi. Lepas tu nanti pencin baru balik, sebarkan apa yang awak ambil tempat orang di negeri kita. Macam dia tutup lah. Pada pandangan kita rasa macam tak baik, tapi mungkin pada ilmu Allah itu baik. Jadi sebab tu Allah Ta'ala berfirman, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ada benda yang kamu suka tapi benda tu tak baik untukmu. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ada benda yang kamu tak suka, adakah benda yang kamu suka, benda tu tak baik untukmu. Ada benda yang kamu tak suka, tapi benda itulah yang baik untukmu. Jadi kita minta dengan Allah, asalkan benda tu baik, aku nak berlaku. Sama ada aku tahu ke aku tak tahu, aku nak berlaku. Yang tak baik pula, ya Allah, aku mohon perlindungan daripadamu, denganmu, daripada seluruh perkara keburukan yang segera, yang akan datang, yang aku ketahui atau aku tak ketahui. Aku mohon dijauhkan. Baik, yang kedua. Yang ketiga minta pula, minta syurga. Wa as'alukal jannah. Aku minta syurga. Yang keempat, aku minta jauh daripada api neraka. Jadi doa ni merangkumi dah tu. Tak habis lagi. Tengok muka surat 12. Doa ni panjang sikit. Yang ni lagi umum. Cuba tuan-tuan tengok. Wa as'aluka minal khairi ma sa'alaka 'abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan aku memohon kepadamu segala kebaikan yang pernah dipohon oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kan pernah minta banyak ke Allahumma inni as'aluka tu, Allahumma inni as'aluka banyak. Segala apa yang pernah Nabi kami mohon, maka kami mohon apa yang Nabi kami mohon. Kan senang masuk belaka. Kan Nabi doa benda baik-baik, semua benda-benda baik yang Nabi doa tu aku nak berlaku. Sebab tu kalau kita buka maktabah syamilah, kita type Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku nak. Kita akan tengok banyak Nabi minta. Antaranya Allahumma inni as'aluka, antaranya Nabi sebut quluban awwahah. Ada juga hati-hati yang awwahah, yang kuat menangis. Banyaklah yang Nabi minta. Jadi segala apa yang Nabi minta tu aku minta juga. Dia macam seorang isteri kita nasihat anak kita lah. Kan orang perempuan kalau dia nasihat panjang, nasihat panjang, sehingga bila sampai ke asrama, isteri kita cakap kat kita, abang nak nasihat apa? Diam daripada tadi. Apa kita cakap? Kita cakap segala apa yang emak nasihatkan kau dengar dan kau patuh. Selesailah. Tu kita tak. Maknanya kita ambil semua nasihat emak tu. Sama dia juga. Semua yang Nabi minta aku nak berlaku. Yang Nabi mohon lindung aku tak nak berlaku. Nabi kan banyak mohon lindung. Nabi SAW mohon perlindungan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi
Aku mohon perlindungan daripada hami, serabut, lagi hazan, duka cita. Tu semua aku tak nak berlaku. Sebab Nabi pernah mohon perlindungan macam tu. Dan akhir sekali kita minta, Allahumma wa ma qadaita li min amrin faj'al aqibatahu rasyada. Ya Allah, segala ketentuan yang engkau tentukan kepadaku daripada apa-apa urusan, aku nak semuanya aqibatahu rasyada, penghujungnya, keputusannya adalah sempurna dan baik. Baik. Kemudian Rabbana atina lah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Saya ingat saya dengan Ustaz Arif Jasiman. Ada ulama Mekah datang. Ulama Mekah datang, saya dengan Ustaz Arif, mari kita pergi jumpa, kita minta doa. Kita minta dia ajar kita doa. Kita pun pergi jumpa. Alimni du'aan ya Syekh. Ajarkan kepada kami satu doa. Kita pun nak tulis ni. Apa doa nak bagi ni? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dia ajar doa tu yang kita dah hafal lama. Dia kata kalau Allah Taala makbulkan doa tu untuk awak, selesai seluruh masalah hidup awak dunia dan akhirat. Betul lah. Tapi dia nak bagi tahu kita harap doa yang lain. Tiba-tiba dia bagi doa yang kita baca hari-hari. Nak bagi tahu kita benda yang kita baca hari-hari ni kadang-kadang kita rasa tak power. Rupanya yang tu yang paling power. Betul tak? Yang tu yang paling power. Habis itu. Kemudian kita mohon doa kesejahteraan. Kenapa saya letakkan kesejahteraan? Sebab seorang sahabat pernah tanya Nabi, aku nak doa dengan apa? Nabi pun jawab, salullahal afiyah. Kau doa pada Allah, Allah bagi sejahtera. Kemudian dia tanya lagi, aku nak doa apa? Rasulullah jawab, salullahal afiyah. Doalah kesejahteraan. Dia tanya lagi, nak doa apa? Rasulullah jawab, salullahal afiyah. Kau doalah sejahtera. Apabila Allah dah bagi sejahtera pada kehidupan kau, kau akan bahagia. Maka inilah doa sejahtera yang Nabi SAW tidak tinggalkan. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, juzuk 2, muka surat 1273, Rasulullah SAW la yada'u haula'il kalimat hina yusbihu wa hina yumsi. Rasulullah tidak tinggal kalimah ini ketika siang, ketika pagi dan ketika petang. Doa Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah ni Nabi tak tinggal doa ni. Maka bila Nabi SAW tak tinggal, takkan kita nak tinggalkan doa ni? Sedangkan Nabi memang dah sejahtera dah. Maka kita tengok makna dia. Makna ni, ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu kesejahteraan di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku mohon kepadamu. Al-afwa ni ada dengan makna kemaafan, ada dengan makna tambahan kebaikan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, yas'alunaka madza yunfiqun qulil af. Mereka bertanya kamu, apakah yang perlu mereka nafkahkan? Allah Ta'ala jawab kepada Nabi Muhammad SAW, katakanlah al-afwa. Diterjemahkan afwa sebagai mazada, apa yang bertambah. So saya terjemah dengan makna tambahan kebaikan, wal afiyah, dan kesejahteraan, fi dini, dalam agamaku, wa dunyaya, duniaku, wa ahli, ahli keluargaku, wa mali, dan hartaku. So agama sejahtera. Bimbang agama tak sejahtera tuan-tuan. Bimbang takut agama tak sejahtera. Takut-takut terlibat dengan ajaran sesat dan sebagainya. Yang kedua, dunia sejahtera. 3, ahli keluarga sejahtera. 4, harta sejahtera. Kemudian Allahumma astur aurati, tutup segala kekuranganku, wa amir rawati, amankan aku daripada rawat, benda-benda bahaya yang aku risaukan, termasuk COVID-19. Rasa nak terjemah tambah je semalam. Rasa nak tambah, termasuk COVID-19, tak pernah sabar nak tambah dah, tapi termasuklah. Kemudian ni doa pagar diri, Allahumma hfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtal min tahti. Jaga aku depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Orang suka tanya, ustaz, ada tak doa pagar diri? Ni ya. Depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Minta Allah Ta'ala jaga. Ni lah doa pagar diri. Jadi baca. Moga-moga kita sejahtera daripada apa-apa bahaya. Amin ya rabbal alamin. Habis itu masuk muka surat 16.
Saya ambil beberapa doa ni, saya pilih-pilih. Muka surat 16, doa ni yang saya baru temui ketika buat buku ni. Muka surat 16 yang bawah ni. Yang bawah tu. Saya baru temui je. Dan saya rasa suka nak baca doa ni. Baik, cuba tengok doa muka surat 16 yang bawah tu. Kenapa saya rasa suka baca doa ni? Tengok makna dia. Allahumma inni as'aluka sihhatan fi imanin. Ya Allah, aku nak sihat. Tapi sihat aku macam mana? Fi imanin, dalam keimanan. Kalau sihat Allah bagi sihat tapi tak baik, tak beriman, buat apa? Kita nak sihat, tapi sihat aku tu makin aku datang masjid, makin aku rapat dengan Allah. Bukan sihat makin buat apa, boleh pergi kelab, danduk dan sebagainya, tak nak. Lepas tu beriman pula, nak beriman macam mana? Wa imanan fi husni khuluqin. Aku nak kau bagi aku beriman yang mana beriman aku tu baik akhlak. Sebab boleh tahan juga orang zaman sekarang. Apa nama, bukan masjid ni lah, masjid lain. Datang masjid, baguslah, berimanlah tu. Sebab orang datang masjid, Nabi SAW sabda, idza ra'aitum ar-rajula ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman. Kalau kamu tengok ada orang datang masjid, bersaksilah bahawa dia orang beriman. Jadi orang datang masjid ni beriman, tapi boleh tahan juga yang datang masjid apa nama, garang dia, akhlak dia. Bukan semua orang yang datang masjid ni apa nama, akhlaknya santun. Maka kita nak kesantunan. Beriman dah datang masjid, nak santun tu. Santun tu lah husni khuluqin. Jadi kita nak aku ni orang beriman tapi akhlak aku baik. Kemudian wa najatan yatba'uha falah. Najah ni asal mana perkataan najah? Lepas dari masalah. Aku nak apa-apa masalah yang kena, lepas. Tapi lepas tu yatba'uha falah, disusuli oleh kejayaan dan kecemerlangan. Wa rahmatan minka, minta rahmat. Wa afiatan, minta afiat. Wa maghfiratan, minta keampunan. Wa ridwana, minta keridaan. Jadi ini doa-doa yang ada kaitan dengan kesejahteraan. Kemudian muka surat 18 masuk doa minta anak soleh. Yang ni semua orang nak ni. So doa-doa yang ada dalam ni semua yang umum, yang orang nak berlaku. Saya tak letaklah doa-doa yang sebahagian orang nak. Contoh sebahagian orang nak apa dia? Doa poligami. Tak ada dalam ni. Bukan semua orang nak. Saya tak letak dalam ni. Yang ni semua orang nak. Doa anak dan zuriat yang baik. Dan kalau you tengok doa anak baik ni tuan-puan, Nabi Zakaria doa. Doa nombor 1 tu Nabi Zakaria punya doa. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Tu doa Nabi Zakaria. Allah makbulkan. Ya, Allah makbulkan doa Nabi Zakaria. Sehingga Nabi Zakaria boleh anak, dapat nama Yahya. Doa yang kedua, Rabbi habli minas salihin. Doa Nabi Ibrahim. Ini doa Nabi Ibrahim. Dalam kitab Ibnul Jauzi, kitab tafsir Zadul Masir, ketika mentafsirkan ayat falamma aslama wa tallahu lil jabin, surah As-Saffat, Ibnul Jauzi bawa satu kisah betapa doa Nabi Ibrahim ni makbul. Dia bawa satu kisah, iaitu Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah aku nak anak soleh. Bila Allah bagi kepada Nabi Ibrahim Nabi Ismail, bila hampir-hampir disembelih tu, falamma aslama, bila mana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail menyerah diri pada Allah, wa tallahu lil jabin, dan dia letak apa nama jabin dia, dia letak kepala dia untuk disembelih. Sebelum disembelih tu dia bawa satu cerita. Dia bawa satu cerita bagaimana Nabi Ismail bercakap dengan ayah dia, ya abati. Dia bagi tahu ayah dia, ayah, ushdud ribati hatta la attariba, tolong ikat aku kemas-kemas, kuat-kuat supaya aku tak menggelupur waktu kamu nak sembelih aku. Kemudian dia bagi yang kedua. Yang kedua, wa asri' marras sikin ala halqi liyakuna ahwana alayya lil mauti. Dan waktu sembelih kejap lagi sembelih laju-laju supaya senang aku menghadapi mati. Seorang anak bagi tahu pada ayah dia. Kemudian waqfuf anni thiyabak, tolong jaga baju ayah, hatta la yantadhiha min dami syai'a, supaya darah aku kejap lagi, darah saya ayah tidak mercik kepada ayah
Kalau darah mercik pada ayah, fayantaqisa ujuri, maka pahala saya kurang. Sebab menajiskan baju ayah. Satu lagi, watarahu ummi fatahzan, bimbang takut-takut lepas ni mak tengok nanti ibu akan sedih sebab darah anak ada kat baju. Kemudian dia bagi tahu, wa aqri minni ala ummi salama, dan sampaikanlah salam saya kepada ibu, wa qul laha, dan tolong bagi tahu ibu, isbiri ala amrillah, sabarlah wahai ibu kerana ini perintah Allah. Itu kata Nabi Ismail kepada Nabi Ibrahim. Fa aqbala Ibrahimu yuqabbiluhu wa yabki wa yaqul, maka Nabi Ibrahim pun terus peluk anak dia, kucup anak dia sambil dia berkata kepada Nabi Ismail, ni'mal aunu anta ya waladi ala amrillah, engkaulah sebaik-baik pembantu ayah kamu untuk menunaikan perintah Allah. Waktu itulah Nabi Ibrahim ingat balik doa dia dulu. Dia doa, ya Allah, aku nak anak soleh. Soleh sungguh. Aku nak. Dia ingat balik doa dia minta dengan Allah, Rabbi habli minas salihin, aku anak-anak soleh. Dan Allah bagi sungguh anak soleh kepada dia. Jadi kita tumpang doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa bunyi Nabi Ibrahim alaihissalam doa dia? Rabbi habli minas salihin, moga-moga anak kita soleh sebagaimana Allah Ta'ala kurniakan kepada Nabi Ibrahim anak Ismail dan Ishak yang benar-benar soleh, bahkan jadi Nabi SAW. Nak bagi tahu hebatnya doa ni. Jadi saya rasa rugilah kalau kita tak baca, kalau kita tak mohon pada Allah, terutamanya dekat-dekat kita berbuka. Kenapa kita lupa untuk doa supaya anak-anak kita soleh belaka? Sebab sebab doa yang ketiga tu doa ibadur rahman. Doa ibadur rahman dalam surah Al-Furqan, ayat akhir surah Al-Furqan. Doa ni pula tuan-puan, Allah Ta'ala sebut ibadur rahman ni, mereka berdoa dengan doa Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Wahai Tuhan kami, kurniakan kepada kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang boleh menyejukkan mata hati kami. Perkataan qurrata a'yun dalam Quran Allah Ta'ala sebut 2 kali je, qurrata a'yun. Sekali satu lagi Allah Ta'ala sebut qurratu ain. Qurrata a'yun maksud dia penyejuk mata hati. Pertama Allah Ta'ala sebut sejuk mata hati ni pada syurga. Surah As-Sajdah, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Tidak ada satu manusia pun, tidak ada satu jiwa pun tahu betapa hebatnya nikmat syurga yang Allah kurniakan. Nikmat syurga tu Allah guna perkataan qurrata a'yun. Tu nikmat syurga. Kemudian bila sampai ayat anak dan isteri yang baik-baik ni, Allah tak guna perkataan lain. Allah guna perkataan yang sama dengan nikmat syurga, iaitu qurrata a'yun juga. Kan kataan sama tu. Dan sama juga Nabi Musa alaihissalam. Ketika mana sampai Nabi Musa kepada Asyah, Asyah ambil Nabi Musa, Fir'aun tak suka tak? Fir'aun nak bunuh kan? Apa Asyah cakap? Qurratu ainin li walak asa an yanfa'na aw nattakhidahu walada. Kita ambil jadi anak angkat kita lah. Mungkin satu hari nanti dia akan menyejukkan mata hati kita. Kita ambil, mungkin dia bagi manfaat pada kita, dan kita ambil dia, mungkin kita boleh ambil dia sebagai anak angkat. Baik, anak angkat Nabi Musa alaihissalam diistilahkan dengan perkataan qurratu ainin. Syurga qurratu a'yun. Anak dan isteri qurrata a'yun. Maknanya nak bagi tahu perkataan sama Allah Ta'ala guna. Dengan makna kalau kau dapat di dunia ni anak isteri yang soleh dan solehah, seolah-olah kau sudah dapat syurga dah. Gitu. Sebab tu kita panggil baiti. Tu kata rumahku syurgaku. Tapi orang zaman sekarang baiti jahannami. Sebab tu orang tak nak balik.
kamu budak-budak kamu tak nak balik rumah. Serabut ada rumah. Sebab dia tak rasa rumah tu syurga. Baik, oleh kerana tu kita doalah dengan doa Ibrahim Rahman. Kemudian kita doa pula untuk soleh anak ni kena semayang. Maka kita doa pula dengan doa Nabi Ibrahim pula. So doa atas kali tu Nabi Zakaria, kemudian doa Nabi Ibrahim, kemudian doa Ibadur Rahman, kemudian Nabi Ibrahim pula. Doa minta anak jadi baik ni apa dia? Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, kamu jadikanlah anak aku ni, zuriat keturunan aku ni kaki sembahyang berlaku. Tolong terimalah doa aku ya Allah. Saya sengaja letak pula lepas tu, Rabbana ighfirli wa li walidayya. Padahal yang tu minta ampun dah. Nak bagi tahu, kalau kita nak anak kita ni soleh, kita juga kena jadi soleh dengan mak ayah kita. Kita sendiri, birru aba'akum tabirrakum abna'ukum. Kamu buat baik dengan mak ayah kamu, nanti anak kamu buat baik dengan kamu. Jadi salah satu cara nak buat baik dengan mak ayah, doa keampunan untuk dia. Mana doa keampunan? Tu bawah tu. Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Tolong ampun dosa aku dan ampun dosa kedua bapaku. Maknanya tak tinggal doa beri apa. Doa ni doa siapa? Doa Nabi Ibrahim. Tuan-puan akan tanya, Ustaz, bukankah Nabi Ibrahim bapa dia tak Islam? Mana dia boleh doa kepada bapa? Ya, Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ma kana lin nabiyyin an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Tak patut bagi seorang nabi untuk berdoa kepada mak ayah dia, kepada orang musyrikin walaupun mereka tu ahli keluarga. Kemudian falamma, Allah Ta'ala sebut dalam ayat lain, falamma tabayyana annahu aduwwun lillah tabarra'a minhu. Bila jelas ayah Nabi Ibrahim ni musuh Allah, tabarra'a minhu, Nabi Ibrahim berlepas diri, dia tak doa dah. Nak bagi tahu ini doa Nabi Ibrahim, tapi Nabi Ibrahim sendiri tak boleh nak berdoa dah lepas Allah tegur. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa am mau'idatin wa'adaha iyyah. Adalah tafsiran panjangnya. Nak bagi tahu ni doa Nabi Ibrahim, tapi Nabi Ibrahim sendiri pun tak boleh nak berdoa keampunan untuk ayah dia. Kerana apa? Kerana ayah dia musyrik. Tapi kita boleh guna doa Nabi Ibrahim ni sebab ayah kita mukmin. Sebab tu dalam ayat lain, waghfir li abi innahu kana minadh-dhallin. Ampunlah dosa ayah aku kerana dia tergolong dalam kalangan orang sesat. Ada dalam ayat lain dalam surah Asy-Syu'ara. Tu cerita surah Asy-Syu'ara. Jadi doalah dengan doa-doa para nabi, moga anak-anak kita, cucu-cucu kita, zuriat keturunan kita soleh-soleh belaka. Syekh Al-Jarumi, terutama bulan Ramadan ni penting. Syekh Al-Jarumi, cerita Syekh Al-Jarumi, saya pernah cerita dulu ni. Syekh Al-Jarumi ni tuan guru di Pondok Derga di Kedah. Satu hari dia balik lewat pada waktu malam. Kenapa balik lewat pada waktu malam? Sebab dia harap malam tu qadar. Tengah dia duduk di masjid ni, duduk buat amal di pondok dia ni, masjid di pondok dia, isteri dia kat rumah tengok cerah kat rumah datang. Cerah secerah-cerahnya, macam cahaya masuk dalam rumah dia. Bila nampak cerah macam cahaya masuk dalam rumah dia ni, bila suami dia balik, dia tanya dah. Suami dia kata, saya harap malam ni malam Lailatul Qadar, dan saya doa pada Allah, moga-moga zuriat saya di ulama berlaku, supaya zuriat keturunan saya ni semua jadi ulama. Dia doa macam tu. Suami isteri dia pun perasan, makbul doa abang. Cerah rumah kita. Zaman dulu bukan macam zaman sekarang. Kalau zaman sekarang cahaya masuk dalam rumah kita, kita pun tak nampak sebab lampu kita banyak juga. Zaman dulu dia gelap sikit, nampak cerah kan. Jadi pengarang Ismail Cik Daud ketika menulis biografi ulama ni, dia senaraikan anak Syekh Al-Jarumi. Syekh Al-Jarumi yang jadi ulama, anak, cucu, cicit. Antara cicitnya yang terkenal adalah almarhum Ustaz Fadil Noor. Almarhum Ustaz Fadil Noor. Dan antara cicit yang terkenal juga berada di Thailand, Tuan Guru Haji Abdullah Sarah. Sekarang piuk dia pula yang terkenal, Ustaz Fawaz bin Fadil Noor, salah seorang anak murid Syekh Qarrah Dari, timbalan Persatuan Ulama Ittihad Ulama Sedunia, Syekh Qarrah Dari.
dia bagi keizinan untuk terjemah kitab Fiqhul Mizan kepada Ustaz Fawaz Fadil. Ini semua hasil daripada doa datuk nenek dia yang nak anak-anak zuriat keturunan dia jadi alim. Antaranya baca doa ni lah. InsyaAllah anak-anak kita, cucu-cucu kita, zuriat keturunan kita baik-baik belaka. Baik, amin ya rabbal alamin. Muka surat 20, doa murah rezeki. Yang ni semua orang nak ni. Doa murah rezeki. Saya jumpa hadis ni, dia kata Nabi sebut orang baca Allahumma kfini bihalalika an haramik ni, dia kata kalaulah kamu ada hutang sebesar bukit Sir zahaban, emas. Dia tulis itu Bukit Sir ni satu bukit yang berada di Syam. Yang tu kita tanya Ustaz Zakwan. Sebab dia belajar kat Jordan, belajar kat Syam lah. Saya tak tahu besar mana. Maknanya dia kata kalau hutang kamu banyak mana? Sebesar Bukit Sir emas. Banyaklah hutang. Pasti Allah Ta'ala akan bantu untuk selesaikan. Kalau kau baca Allahumma kfini bihalalika an haramika wa bita'atika wa aghnini bifadlika amman siwak. Maka insya-Allah mudah rezeki. Muka surat 20 doa rezeki. Saya tak perlu syarah banyak-banyak ni sebab memang orang akan baca. Orang kalau tahu dapat duit, laju dia baca. Baik, seterusnya, doa seterusnya. Doa memohon kebijaksanaan. Saya suka doa ni. Doa ni doa Nabi Ibrahim ni. Apa Nabi Ibrahim bagi? Rabbi habli hukma. Ya Allah, kurniakan kepada aku ilmu pengetahuan. Juga diterjemah sebagai hikmat kebijaksanaan. Ya Allah, kurniakan kepada aku hikmat kebijaksanaan. Saya sendiri doa, aku nak kau jadikan aku ni bijak. Kenapa? Dia ada orang ada ilmu tapi tak bijak. Ada. Ilmu ada, maklumat ada, tapi tak bijak untuk menggunakan maklumat menjadi berfaedah kepada masyarakat. Kita tak nak. Kita nak kita ni berilmu, lepas tu bijak. Dengan makna kita bukan sekadar seorang yang ada maklumat, tapi kita boleh manfaatkan maklumat yang Allah bagi tu untuk masyarakat. Bukan menyebabkan masyarakat berpecah dan sebagainya. Jadi kita nak bijak tu. Tapi syarat untuk bijak kena ada ilmu. Ustaz Halim Shah biasa sebut. Siapa Ustaz Halim Shah ambil kata-kata almarhum Tok Guni Aziz. Tok Guni Aziz dia kata kalau seorang tu berilmu, belum tentu dia ada hikmah. Kita nak berilmu, hikmah. Tapi kalau orang tu nak suruh dia ada hikmah, tapi dia tak ada ilmu, confirm dia tak ada hikmah. Sebab hikmah akan datang selepas ada ilmu. Tapi belum tentu orang ada ilmu, dia ada hikmah. Jadi kita minta dengan Allah Ta'ala supaya kita ni orang yang berilmu dan berhikmah. Kemudian minta dengan Allah supaya Allah Ta'ala letakkan kita bersama dengan orang yang soleh. Kemudian yang ni penting juga ni, waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Jadikanlah aku ni mendapat nama harum, sebutan yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Ini beza kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas nabi-nabi lain. Nabi lain dia kena minta. Nabi Ibrahim dia berdoa, ya Allah, kamu jadikanlah aku ni selepas ni orang sebut baik. Dia minta, maka Allah makbulkan. Jadi ramai-ramai nabi kalangan Nabi alaihi wassalatu wassalam, Allah pilih Nabi Ibrahim untuk umat kemudian sebut nama dia dalam sembahyang. Tuan-tuan sembahyang, tuan-tuan tak sebut nama orang lain kan? Nama nabi lain. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Sebab makbul doa Nabi Ibrahim ni. Tapi Nabi Muhammad SAW dia tak perlu minta. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa rafa'na laka dhikra. Aku sendiri letak namamu, angkat hebat julang namamu wahai Muhammad SAW. Itu kelebihan Nabi Muhammad SAW atas Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dia minta. Bila dia minta, Allah bagi. Allah bagi dua. Antaranya selawat kita sebut nama Nabi Ibrahim. Satu lagi ibadat korban. Lepas Allah Ta'ala sebut wa fadainahu bidzibhin azim. Aku ganti Nabi Ismail dengan kibas yang besar. Ayat selepas tu wa tarakna alaihi fil akhirin.
dan aku jadikan benda ni sebagai sunnah kepada orang yang datang kemudian. Jadi bila benda tu jadi sunnah pada orang yang datang kemudian, nama Nabi Ibrahim menjadi nama yang harum disebut setiap kali kita melaksanakan ibadat korban. Jadi tuan-puan kena doa dengan doa ni. Kenapa? Supaya bila kita mati kelak, orang sebut baik. Orang yang datang kemudian tak sebut buruk tentang kita. Mati dah lah ustaz ni, dulu dia lah duduk kat Taman U contoh. Orang sebut baik. Ataupun yelah orang datang kemudian sebut baik. Ini doa. Moga-moga kita dapat kebijaksanaan, dapat sebutan baik. Kemudian doa seterusnya, doa menjadi hamba Allah yang bersyukur. Kena minta dengan Allah Ta'ala supaya kita ni pandai bersyukur atas nikmat yang Allah kurniakan. Dan doa ni Allah Ta'ala sebut, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan, sehingga apabila dia sudah capai umur cerdik dan dia sudah sampai umur 40, dia akan doa dengan doa ni. Jadi sebahagian ulama kata ini doa orang umur 40. Saya kuliah lah, saya buat video baru ni. Ada orang call saya, Ustaz kata doa orang umur 40. Saya ni dah umur 70 dah Ustaz, boleh baca lagi ke? Ada seorang makcik telefon saya, kata Allahu Akbar. Silap saya lah, tidak huraikan secara detail. Rupanya dia ingat kau umur 40 je baca. Tak baca. Sebab apa? Umur 40. Cuba tuan-puan tengok makna dia. Makna ni apa? Ya Allah, ilhamkan daku supaya tetap bersyukur akan nikmat-Mu. Kerana apa? Kerana biasa orang umur 40 ni banyak nikmat dah sempurna untuk dia. Anak umur 40 ada dah. Rumah umur 40 ada dah. Kerjaya umur 40 cukup dah. Kalau cikgu-cikgu zaman sekarang ni umur 40 tu dah 48 dah. Dah DG 48 dah. Umur 40 ni. DG 48 ni sama dengan qadi daerah 48. Kalau cikgu, sebab dia masuk umur 23. 8 tahun, 6 tahun, dah 48 dah. Maknanya gaji dah besar dah, kerjaya dah kemah dah. Sebab tu biasanya orang umur 40 dia mula nak kahwin seorang lagi. Yang ni. Jadi kenapa? Bila nikmat dah cukup, apa yang paling penting bila nikmat dah cukup? Syukur. Jadi umur 40 tu kena baca, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Tolong bagi aku syukur. Aku minta padamu ya Allah, tolong bagi aku ni jenis orang syukur. Apa kesan syukur? Tu kesan syukur. Kesan syukur ialah amal soleh. Kesan syukur amal soleh. Kenapa? Ketika Nabi SAW buat amal banyak kan, hatta tawarramat qadamah, sampai bengkak kaki-kaki. Apa Aisyah bagi tahu kepada Nabi? Kenapalah sembahyang kuat sangat ya Rasulullah? Wa qad ghafara laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Allah dah janji nak ampun dosamu ya Rasulullah. Kenapa duk sembahyang kuat sangat sampai bengkak kaki-kaki ni? Apa Rasul jawab? Afala akunu abdan syakura? Bukankah aku nak jadi hamba bersyukur? Tengok, kalau kau jadi hamba bersyukur, kalau kita hamba bersyukur, confirm kita power amal soleh. Sebab itulah kita kena minta syukur dulu. Lepas minta syukur, minta amal soleh. Mana amal soleh? Tu lepas tu. Wa an a'mala salihan tardah. Bagi aku ni bersyukur. Lepas aku bersyukur, aku minta kamu bagi kepada aku ni boleh buat amal soleh. Amal soleh macam mana? Tahap amal solehnya. Tardah, sampai kau puas hati dengan aku. Sampai kau redha pada aku. Lepas kita minta kita ni dapat amal soleh, kita minta apa? Kita minta soleh juga zuriat keturunan. Sebab syarat utama nak anak soleh, dia kena bapaknya soleh dulu. Barulah wa aslih li fi dhurriyyati. Cantikkan dia punya susunan doa. Saya baca, oh gitu. Kita pun tengok diri kita, aku dah umur 40 ni, betul lah nikmat dah banyak dah. Aku ni bersyukur. Lepas tu bila aku bersyukur, aku jadi orang baik. Bila aku jadi orang baik, insya-Allah anak aku pun baik. Baik. Kemudian habis itu doa kekal iman dan kesudahan yang baik. Yang ni pun penting sangat-sangat. Kenapa? Kalau kita murah rezeki, anak soleh tapi tak dapat husnul khatimah, takut juga. Maka saya pilih 3 ayat Al-Quran yang ada di dalam Al-Quran memohon supaya husnul khatimah. Doa pertama, doa Nabi Yusuf.
Fatiras samawati wal ard, engkau cipta langit dan engkau cipta bumi. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah, engkaulah yang mengurus atur hidupku di dunia dan di akhirat. Tawaffani muslima, tolong matikan aku dalam keadaan Islam. Wa alhiqni bis salihin, dan masukkan aku, hubungkan aku, golongkan aku di kalangan orang-orang yang baik. Doa Nabi siapa? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf berdoa supaya mati dalam keadaan beriman. 3 ayat ni adalah doa untuk kita dapat husnul khatimah. Kemudian pada muka surat 28 hadis Nabi. Yang ni hadis Nabi. Hadis Nabi 3 doa ni, yang paling popular yang tengah tu, ya muqallibal qulub, tu yang paling popular. Kalau kita tanya ustaz-ustaz, apakah doa husnul khatimah? Ustaz akan cakap, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Betul ke tak betul? Betul. Tapi itu skrip ulama kita. Teruskan baca, tak ada masalah. Tapi kita lupa di sana ada lagi skrip yang Nabi SAW sendiri yang telah bagi kepada kita. Antaranya surah 28 yang bawah tu. Yang bawah tu. Tuan-puan tengok makna dia. Tuan-puan tengok muka surat 29, makna yang bawah tu. Ya Allah, aku mohon perlindungan denganmu daripada kehancuran, minal hadmi. Mohon Allah jauhkan aksiden ke apa tak nak berlaku. Kemudian wa a'udzubika minat taraddi, minta Allah Taala jauhkan aku daripada jatuh tempat tinggi. Saya kalau saya nak naik kapal terbang, saya baca doa ni. Naik kapal terbang, baca doa ni. Sebab takut jatuh. Ada dah nak bagi tahu Nabi SAW dah siap semua dah. Cukup dah. Saya nak naik kapal terbang, Allahumma inni a'udzubika minal hadmi wa a'udzubika minat taraddi wa a'udzubika minal ghammi wal gharaqi wal haraqi wal haram. Baca doa ni nak naik kapal terbang. Sebab apa? Tengok makna dia. Mohon jauh daripada jatuh tempat tinggi. Aku berlindung denganmu daripada keresahan, kelemasan, takut lemah kan naik kapal terbang, kalau jatuh lemas, takut. Wal gharaqi, takut terbakar. Wal harami, harami ni maksudnya tua nyanyuk, tak nak berlaku tu. Ya Allah, aku berlindung denganmu. Ni penting. Wa a'udzubika an yatakhabbatani syaitanu indal maut. Aku minta agar engkau lindungi aku daripada dikacau dan diganggu oleh syaitan ketika aku menghadapi mati. Doa siapa ni? Doa Nabi SAW. Rupanya kita dengar orang ceramah nak mati ni, ada syaitan datang kacau, ada betul. Dan kita harap Allah Ta'ala jaga kita daripada dikacau oleh syaitan. Sebab kita ni waktu kita sehat pun kena ganggu syaitan, asyik kalah je. Ni sehat ni, waktu sehat je, pukul 5:30 pagi, nak bangun ke tak nak bangun, syaitan kata tidur. Sehat ni, tidur. Kita pun layan, tidur. Kita menang ke kita kalah? Kita kalah. Bila? Waktu sehat. Duduk ngeteh kedai kopi, orang azan, nak pergi ke tak nak pergi, nak pergi ke tak nak pergi. Syaitan kata, habis kopi tu dulu, sedap tu. Habis bola tu dulu, sedap tu. Kita pun kalah. Waktu sehat kalah, waktu ngantuk kalah, waktu nak mati agak-agak menang kalah. Jangan cakap kalah. Tuan-puan jangan doa gitu bulan puasa. Agak-agak waktu nak mati menang kalah. Kita pun jawab, waktu nak mati setan tak kacau pun aku. Kita mohon gitu. Waktu nak mati bukan kalah, bukan menang, setan tak kacau pun aku. Kenapa setan tak kacau aku? Sebab aku doa ni. Wa a'udzubika an yatakhabbatani syaitanu 'indal maut. Aku mohon tolonglah ya Allah, jangan bagi peluang syaitan kacau aku. Terus minta jangan bagi peluang, sebab aku tahu aku ni lemah. Waktu sehat aku kalah, waktu ngantuk aku kalah, waktu nak mati aku bimbang, takut kalah juga. Aku mohon kau jangan bagi peluang langsung syaitan kacau aku. Mana doanya? Ni ya. Doa siapa ni? Nabi SAW. Dalam hadis riwayat siapa? Riwayat Ahmad. Muka surat berapa? 281. Juzuk berapa? Juzuk 24. Jadi saya rasa penting untuk saya perkenalkan doa-doa Nabi SAW yang perlu untuk kita baca. Jangan pula tinggal doa-doa yang telah kita baca tu. Baca juga. Tapi ini doa-doa Nabi yang lebih wajar untuk kita utamakan. Baik. Kemudian
Doa tolak bala, muka surat 30 doa tolak bala. Ni tengok tuan-puan tengok doa tolak bala yang kedua. Yang kedua, sedap juga doa ni. Allahumma inni a'udzubika min jaris su. Contoh tengok makna dia. Ya Allah, aku memohon perlindungan denganmu daripada jiran yang jahat. Yang kedua, wa min zaujin yushayyibuni qabla al-mashib, dan daripada pasangan hidup yang menyebabkan aku beruban sebelum patut masanya aku beruban. Maknanya mau tak beruban, kejap-kejap shopping, beruban juga. Sentiasa meresahkan dan menggelisahkan aku. Satu lagi, wa min waladin yakunu alayya rabba. Aku mohon agar engkau jauhkan aku daripada anak yang bersikap terhadapku sebagai seorang tuan. Tak nak anak yang jadi bos. Zaman sekarang kan ramai anak jadi bos kan. Minta Allah Ta'ala jauhkan. Lagi, wa min malin yakunu alayya azaba. Satu riwayat wabala, lebih kurang kan. Dan daripada harta yang menyebabkan aku diazab. Orang makan rasuah, orang ambil rasuah. Orang ambil rasuah ni boleh beli kereta besar, boleh beli rumah besar. Kemudian guna 5 bulan mati, contoh. Bila mati tuan-puan, bila mati masuk dalam kubur, kereta besar dia tu siapa yang guna? Isteri guna. Okey lagi isteri guna. Okey lagi. Rupanya isteri pergi kahwin dengan bekas boyfriend dia kat universiti dulu, yang kita duk bergaduh lama tu. Bukan kita, orang lain. Kita baru yang dengan orang yang makan rasuah mati tu, apa nama, bergaduh lama tu. Dapat kat dia dapat guna kereta orang yang mati tu, dapat duduk kat rumah orang yang mati tu. Jadi orang yang mati rasuah tu, dia yang kena pukul, yang kena seksa, yang kena azab. Nikmat dia siapa manfaatkan? Musuh dia. Lagu tu lah kita tak nak. Kalau anak kita guna tak apa, saya balik kampung lah. Balik kampung, ayah saya meninggal tahun 2000. Tengok rumah tu, mak saya duduk, saya kata lama rumah ni, manfaat. Tapi rasa puas hati lah. Rasa puas hati, anak datang apa semua duduk kat rumah ni, rasa puas hati. Ayah aku dalam kubur, dia akan pasti dia seronok sebab rumah ni dimanfaatkan. Bahkan pencen dia dimanfaatkan. Kita rasa puas hati. Kenapa rasa puas hati? Dapat kepada orang yang ayah saya sayang. Gitu, faham tak? Jadi nak bagi tahu, kita tak nak harta kita menjadi azab ke atas kita, kita yang kena azab. Na'udzubillah min zalik. Nikmat dapat kat orang lain dan seterusnya. Yang ni lagi penting ni. Wa min khalilin makirin ainuhu tarani, daripada seorang kawan, daripada kawan-kawan yang makir, yang duk fikir buruk pada kita. Ainuhu tarani, mata dia duk tengok kat aku, tapi wa qalbuhu yar'ani, hati dia nak sentiasa menguasai aku. Tak nak kawan macam ni. Kita nak kawan yang baik. Kawan tak baik tu macam mana? In ra'a hasanatan dafanaha, kalau dia tengok benda baik pada aku, dia sembunyikan. Wa idza ra'a sayyi'atan adza'aha, kalau dia tengok benda buruk pada aku, dia viralkan. Tu ada tu. Zaman sekarang banyak benda macam ni. Baik, seterusnya doa dipermudahkan urusan. Dan akhir sekali, muka surat 34, zikir yang saya rasa perlu kita amalkan, sebab zikir ni dijawab Allah. Ada orang perempuan uzur, dia kata, ustaz, bulan Ramadan ni ustaz, bila saya uzur, saya nak baca apa? Dia tanya saya. Bacalah apa-apa pun. Jangan Quran, jangan semayang, jangan puasa, tu je. Nak selawat banyak mana, selawat lah. Tak, saya naklah zikir-zikir yang kalau boleh macam kita semayang. Bila kita semayang, Allah jawab kan? Alhamdulillahirrabbilalamin, Allah jawab. Saya nak zikir-zikir yang Allah jawab. Saya kata ni, zikir Allah jawab. La ilaha illallah wallahu akbar, Allah jawab. Sadaqa abdi la ilaha illa ana wa ana akbar. Kalau kita baca la ilaha illallah wallahu akbar, tiada Tuhan melainkan Allah, Allah Maha Besar. Allah jawab, sadaqa abdi, benar hambaku. La ilaha illa ana, memang tiada Tuhan melainkan aku. Wa ana akbar, dan aku Maha Besar. Semua yang kita sebut 5 ni Allah jawab. Dan yang paling akhir sekali, Allah Ta'ala, Nabi bersabda, man qalaha hina maradihi thumma mata lam tat'amhun nar.
Siapa-siapa yang biasa zikir dengan zikir ini ketika sakit dan dia mati dengan sakit itu, maka dia tidak dibakar oleh api neraka. Almarhum bapa saudara saya yang meninggal 2 bulan lepas lebih kurang, ketika mana dia sakit teruk, dia telefon saya, ayah nak baca apa ni Rifki. Maka saya pun bagi tahu, ayah doa dengan doa ni. Ayah baca ni, la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wahdah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu, la ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah. Ayah baca tu. Dia kata ayah lupa, ingat lupa dah. Tak apa ayah. Ayah, saya akan buat video. Saya buat video. Buat video la ilaha illallah wallahu akbar. Saya berhenti kejap. La ilaha illallah wahdah. Saya buat video macam tu, saya pun hantar. Anak dia kata, ayah ni Rifki, duduk dengan video kau, dia kata. Saya anak saudara dia, anak dia sepupu dia saya. Duduk dengan video kau. Duduk sebab dia nak baca sendiri, dia tak ngapal. So dia buka. Bila dia buka, la ilaha illallah wallahu akbar, dengar suara saya, dia pun ikut. Dan dia meninggal dunia. Moga-moga Allah Ta'ala jauhkan dia pada azab kubur dan juga azab api neraka. Amin ya rabbal alamin. Sebab dia ulang zikir ini ketika sakitnya. Moga-moga dia diampunkan oleh Allah Ta'ala. Sekadar itu sahajalah tazkirah saya pada pagi ini. Dan sekiranya adalah siapa-siapa yang minta buku ni, boleh jumpa saya. Kalau payah nak jumpa saya, photostat je. Hak cipta tak terpelihara. Photostat bagi pada siapa-siapa. Yang penting boleh doa belaka. Dan saya mohonlah kalau ada salah silap apa saya terjemah ke, ustaz-ustaz yang ada, Fadil, Ustaz Khudari, Ustaz Zakwan, kalau ada salah kat mana tolong maklumkan. Kita boleh baiki. Yalah manusia kan, kok salah. Okey, sekadar tu sajalah. Apa yang kita dengar sama-sama kita manfaatkan. Salam mudah apa-apa. Siapa yang tak dapat bagi tahu. Saya ada lagi kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Siapa-siapa nak bagi pada anak dia ke? Ustaz nak bagi kat anak ke? Jumpa saya kat kereta. Saya bagi. Tak apa. Saya bagi lebih sikit kat sini, tak apa. Ustaz, anak saya 40 orang. Banyak sangat. Setakat 5-6 orang boleh lah. Okey, wallahu alam.